sebenarnya urusan rumah tangga adalah satu ibadah. Tapi kita selangilah dengan zikrullah, betul kan? Dan janganlah selangi dengan marah-marah. Umi nak masak ni, jangan nak buat masalah. Bawa budak-budak pergi sana. Padahal nak tempitkan bapak budak, contohlah kan. Ni, ambil ni, jangan lepas dia ke dapur. Macamlah lepas kucing ke apa kan. Lepas anak, ada anak kecil kan. Subhanallah. Jadi jangan pula marah-marah. Nama pun buat ibadah, mesti datang ujian. Masak tu nak jadi ibadah, ujian akan datang. Tiba-tiba tak ada pula yang membantu contohnya kan. Boleh jadi histeria tu mak. Tiba-tiba pula benda tu tak ada. Tiba-tiba benda ni tak ada. Lepas tu gitu, gini. Dengar pula anak bergaduh. Saya nak bagi tahu bila kita niat sesuatu sebagai ibadah, memang kan ada ujian. Tapi kalau benda tu bukan ibadah, semua boleh ditepis dengan cemerlang sekali. Contoh tengok drama 1 jam, ada masalah tak? Tak ada, boleh fokus. Kalau duduk dalam kuliah, contohlah kan, kita pergi masjid, kita pergi kuliah. Lepas tu ustaz ni lambat sikit kuliah. Kejap tengok jam. Dalam kepala tu banyak benda nak buat. Ya Allah, banyak ni kerja kat rumah ni. Jemur kain tak lagi, tu lagi ni tak lagi, tak beli lagi. Sampai rumah, balik cepat-cepat, tak ada dibuat semua tu. Letak beg, terlentang, penat lah. Lepas tu dah start cerita. Boleh pula, tak apa, esok ada lagi, buat esok pun tak apa. Maksudnya kadang bab hiburan, bab dunia ni, ia boleh melupakan sikit. Kita boleh adjust, tak apa, sempat ni masak ni. Tapi bila bab nak baca Al-Quran sejam, tak sempat ni. Nampak je tak sempat urusan selepas tu. Sebab itu bila kita niat je nak buat ibadah kan, masuk dapur bismillahirrahmanirrahim. Ibadah lah tu. Sebab ibadah umum ni, orang perempuan jangan lepaskan. Sebab apa? Nabi kan bersabda, segala amal kebaikan di bulan Ramadan digandakan pahala fardu. Janganlah pula kita rasa buang masa kita buat urusan kerja-kerja rumah kita. Kita jemur kain, kita lipat kain bang, rasa macam buang masa lah. Sebulan Ramadan ni saya tak nak lipat. Habis tu, siapa nak lipat kan? Tu bakul tu semua dah ada nama tu bang. Kita ada 6 orang anak, semua ada nama. Jadi baju angkat letak je. Abang pun cari sendiri dalam. Rasa macam buang masa. Saya nak jimatkan masa. Kan? Lepas tu gosok sendiri masing-masing. Abang gosok sendiri ya. Jadi nak sebutnya motherhood ataupun fatherhood kan kita sebutkan. Alam keibubapaan ni sebenarnya alam ibadah. Start daripada kita jadi ibu bapa, lepas tu ada anak, itu bermula episod ibadah yang sudut yang berbeza untuk kita. Subhanallah. Tapi kita akan diuji keikhlasan kita. Kita akan diuji dengan penat. Kita akan diuji dengan merungut. Anak buat perangai dengan masalah. Sama juga orang yang niat bekerja ni, tadi punch card ke tamprint tadi? Tamprint kan. Tam niat sekali tak? Ke print je tam? Kan kita tamprint. Sepatutnya kena niat print sekali. Tam niat pula. Maksudnya bila kita punch card, siapa punch card? Punch niat sekali. Niat bekerja kerana Allah. Orang yang datang bekerja pagi petang, Ramadan dia hampir sama seperti hari-hari yang lain. Betul tak? Jadi boleh ke kita minta bos nak baca Quran 2 jam, boleh tak? Tak boleh. Kita ada kerja, betul kan? Kita sibuk. Betul ke sibuk ni? Subhanallah. Okey. Jadi nak sebutnya, bila bulan Ramadan, kita nak tetap dapat pahala, bulan-bulan yang lain pun, ada orang bekerja, 30 hari dapat gaji 30 hari. Alhamdulillah. Gaji bila dapat ni? Lusa. Ada orang tak fikir pun ni, gaji tahun lepas pun tak sentuh lagi kan. Kata, tak tahu pula. Ada tu tak perasan gaji masuk. Okey. Jadi, contohlah kan, 30 hari bekerja, dapat gaji 30 hari. Itu reward daripada sesama manusia lah. Tapi, ada orang setiap hari dia tak lupa nak pasang niat kerja dia sebagai ibadah. Maka 30 hari dia dapat gaji, 30 hari dia dapat pahala daripada Allah. 30 tahun dia bekerja dapat pencen besok, tapi orang sentiasa niat pekerjaan dia sebagai ibadah, maka 30 tahun dia mengumpul pahala ibadah bekerja 8 jam sehari. Sebab itu orang Islam ramai yang tak faham konsep ni. Imam Al-Ghazali sebut garis panduan pekerjaan nak dijadikan ibadah.
Jadi kita ada betul-betul kita kena manfaatkan. Sebab orang bekerja tetap kena keluar. Tapi saya jumpa ada beberapa orang yang bekerja, zaman saya bekerja dululah. Saya dah resign pada 2017, masa kerja Jabatan Agama. Saya ada jumpa beberapa orang. Bulan Ramadan dia ambil unpaid leave. Ada dua golongan. Yang pertama bulan Ramadan dia ambil unpaid leave, cuti tanpa gaji. Dia dah standby pendapatan dia, bukan sebab dia orang kaya, bukan gaji besar ke tidak. Dia gaji biasa je, golongan pertengahan saja. Tapi dia standby simpanan-simpanan untuk backup gaji bulan Ramadan. Dia dah standby untuk raya. Saya kata, kenapa tuan? Kenapa tuan buat macam ni? Saya nak fokus bulan Ramadan. Saya dah minta lama untuk cuti tanpa gaji. Saya nak fokus betul-betul tadarus. Target saya sekian. Saya nak habiskan masa di masjid. Saya nak banyakkan iktikaf. Subhanallah, Allahu Akbar. Ada orang yang merancang Ramadan dia begitu baik. Dia bukan rancang sebulan, 2 bulan sebelum. Dia rancang daripada hampir 1 tahun. Dia tak akan sentuh. Sebab ini bajet untuk bulan Ramadan dan juga untuk raya. Ada kumpulan yang kedua, ambil unpaid leave juga. Yang ni lebih ramai. Saya kata, kenapa ambil unpaid leave ni? Sebab berniaga. Sebab berniaga. Contoh di bazar Ramadan, full. Lepas tu kuih, tempahan banyak. Biskut raya memang saya buka. Kalau saya kerja memang saya tak sempat. Lepas tu saya pernah tanya orang yang berniaga ni. Saya tanya pertama, berapa pendapatan dapat daripada bazar? Dia kata pendapatan bazar tu boleh menampung hidup sampai raya tahun depan. Maksudnya berkali ganda dia punya keuntungan. Bisnes ke apa ke berkali ganda. Tapi dia kata kena fokus. Kalau buat sambil kerja tak dapat. Dia dah buat dah hampir setiap tahun pun dia akan buat. Jadi dia punya pendapatan tu berkali ganda, mungkin belah ribu ataupun puluh ribu macam tu lah. Berkali ganda daripada gaji. Lepas tu saya tanya, tuan tarawih dapat tak? Memang tak lah ustazah. Macam mana nak tarawih? Start masak daripada sebelum Zuhur kadang, lepas Zuhur. Lepas tu ni, kadang dia sambung lagi sampai Isyak tu. Kadang kan, tengok tak bazar sekarang, dia sambung tu. Sama juga yang jual-jual tu. Tapi Alhamdulillah, ada sesetengah ni, walaupun berniaga dekat bazar Ramadan, dia memang bertegas. Tarawih jangan tinggal. Kalau tak bagi dia, rezeki dia tak barakah. Ada orang yang tukang jahit pun sama, kan? Ada yang saya nak tempat jahit. Saya minta maaf ustazah, saya tak terima dah berapa bulan sebelum sebab saya akan habiskan semua baju yang dijahit sebelum masuk 1 Ramadan. Saya tak akan terima apa-apa tempahan sepanjang bulan Ramadan. Saya tak nak Ramadan saya terganggu sebab jahit. Kalau nak kejar untung dunia, saya boleh je ambil tempahan sampai hari terakhir Ramadan. Mesti saya, kalau saya kira tu mungkin 10,000 tak kurang ustazah. Tapi tak boleh. Sampai bila? Kalau saya mati, saya paling menyesal. Orang lain gembira boleh pakai baju raya. Orang lain gembira buat tempahan saja. Tapi saya lah orang yang rugi. Penat ustazah menjahit ni. Saya jadi tak boleh bangun malam. Saya jadi tak pergi tarawih. Saya tak pergi masjid. Saya tak pergi tadarus. Sama orang kuih raya, biskut raya dan sebagainya. Sebab itu orang yang anggap Ramadan adalah Ramadan yang terakhir, dia akan sanggup melepaskan keuntungan dunia. Dia akan sanggup melepaskan keuntungan dunia. Allahu Akbar, subhanallah. Tapi saya nak sebutkan juga sebagai perkongsian. Imam Ghazali gariskan 4 perkara yang nak jadikan pekerjaan kita yang umum ni jadi ibadah. Yang pertama, wajib niat tuan-tuan. Wajib niat. Innamal a'malu binniyat. Nabi kata sesungguhnya setiap amalan berdasarkan apa yang diniatkan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Wa man kanat hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi fa man kanat hijratu ila dunya yusibaha au imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Itu hadis dia sampai habis. Tapi saya nak sebut, ada orang datang kerja, dia tak niat langsung kerana Allah, tak niat sebagai ibadah, yang dia dapat memang penat, sama dengan orang tu juga dapat penat, tapi orang tu dapat penat, dapat pahala, dapat gaji, dapat banyak. Contoh saya nak bagi, betapa besarnya peranan niat ya tuan-tuan puan-puan sekalian. Ada duit, ni kan lagi 2 hari gaji ni. Oh, ini tahap, betul tak ni? LPPKM bawa kerajaan juga kan? Gaji dapat hari Khamis. Hari ni hari Rabu. Hari ni Selasa, Ustazah sabar, berdebar. Tapi sekarang ni dah mula dah tengok Lazada, tengok Shopee, dah mula dah kan? Tunggu je masuk gaji. Terus. Okey. Ni, dah keadaan genting sekarang ni Ustazah, jangan cakap sebut sangat pasal duit-duit ni kan. Ni masa ni jalan semua lemah, tawaduk.
Nanti masuk je duit, jalan pun lain macam. Tekan minyak kereta pun laju je. Sekarang ni slow tekan minyak. Kalau isi minyak tu kan, sampai titisan yang terakhir lah kan. Kalau tak, sedekah. Sekarang ni balance RM1, RM2 pun ambil kan. Kalau tak, sedekah. Tak apa. Allah faham keadaan kita, Masya Allah kan. Okey, nak sebutnya tadi tu, kenapa sebut segaji tadi? Pasal pertama niat. Contoh, ada jumpa duit note RM100. Mencabar tak ni? Nak ambil ke? Nak buat apa? Ada atas lantai, adalah kat mana-mana, kita yang jumpa. Kita ambil duit RM100 tu dengan niat untuk buat pengumuman, untuk tanya. Kalau jumpa dekat masjid, nak serah kat masjid supaya pihak masjid buat pengumuman. Ataupun jumpa pula kat tempat umum apa semua ni, mungkinlah hantarlah ke mana-mana. Duit yang sama, waktu yang sama. Betul kan? Tangan yang sama ambil. Niat yang berbeza. Kita niat, terus dapat pahala. Besar ganjaran pahala dia. Yang kedua pula, niat terus masuk poket. Tangan yang sama, duit yang sama, waktu yang sama. Tapi niat saja yang membezakan. Yang pertama halal ambil, bahkan dapat pahala. Yang kedua haram ambil, berdosa besar. Tapi ada kaedah, siapa yang jumpa barang-barang yang hilang, duit apa ni, hantar dulu. Masjid buat pengumuman dalam 3 hari, tak ada orang tuntut. Dan orang yang jumpa tu boleh ambil. Jadi berdoalah banyak-banyak. Ada jumpa duit dekat jalan. Makanan beza pula. Makanan lebih cepat. Jumpa KFC, bucket. Kita pula tengah lapar ni kan. Satu ni, siapa tertinggal KFC ni? Jadi buat pengumuman dulu, tunggu dulu apa semua, tak payah tunggu 3 hari. Memang basi lah. Makanan lain. Mungkin tengok dulu tak ada orang apa semua ni kan. Janganlah pula siap tutup dengan kain, agak-agak orang tu tak nampak. Orang tu dah tak cari balik kan. Dia bab barang hilang atau semua ni dia ada ni. Tapi nak sebut, bab niat ni, niat saja membezakan.